tawaduk. Kalau kita tahu hari ini 27, saya dapat malam qadar. Alhamdulillah. Action pula. Habis nanti orang yang tak dapat bangun 27, kan? Tak bangun 27. Oi, saya dapat bangun. Dapat daripada 2:30 pagi. Bila? Oh, start daripada markas. Kita tarawih, kita set up tempat 1 pagi tu. Tak tidur sampai subuh. Lupa lah tu subuh kita lakukan jemaah. Subhanallah. Tengok. Pak bangun. Orang yang dengar rasa macam okey, tak apa. Saya tadi terlajak tidur. Tak apa, tak dapat bangun. Kita dapat, kita action pula. Tapi kalau sekiranya Allah, kita faham yang Allah mungkin boleh jadi Allah sembunyikan apa dalam hati kita. Elak-elak. Mungkin kita kena cari lagi. Ni ada 27, ada lagi waktu. 28, 29, sikit lagi. Walaupun kita tak dapat lakukan ibadah macam 27 ni banyak dari pagi sampai malam, tapi at least kita bangunkan. Mudah-mudahan dapat bangun. Mudah-mudahan dapat perkara yang sedemikian. Allah nak tawadukkan diri kita pada yang sekalian. Itu penting. Itu penting. Sebab tu dalam urusan Ramadan ini Rasulullah SAW memberitahu kepada kita, ni hadis qudsi. Allah Subhanahu Wa Taala bersabda, fa innahu li wa ana ajzi bidzalik. As-saumu li. Puasa itu untuk aku. Apa artinya untuk aku? Maknanya kita tak tahu ganjaran yang kita dapat macam mana. Fa innahu li wa ana ajzi bidzalik. Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memberikan. Memberikan apa? Tak ada kayu ukur. Tak ada kayu ukur. Walaupun kita tahu malam qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, tapi kita tahu tak bila? Kita tak tahu sangat. Tapi kita tahu tak? Kita tak tahu. Jadi Ramadan sebenarnya nak mendidik kita. Perkara yang ketiga adalah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang tawaduk. Tenang bila kita melakukan. Jangan kita ingatkan, oh kita dapat, terus kita dapat. Pasangkan niat, insya-Allah dapat. Tapi jangan over confidence. Confidence dapat, tapi jangan over sangat. Confidence dapat, tapi jangan over sangat. Buat pening lah Zat. Boleh tak kita cakap satu je? Confidence ke tak nak confident? Kenapa tak confident? Tak boleh. Sebab itulah asas agama kita. Ini kita masuk perkara yang seterusnya. Tadi kita sebut tentang memperbaiki diri kita. Pasangkan apa saja yang kita perbaiki diri kita. Yang kedua, itqan. Sentiasa kita meletakkan kualiti. Istiqamah. Yang ketiga tadi kita kata tawaduk. Ini yang keempat. Dalam Ramadan yang kita belajar. Antara perkara yang Allah sembunyikan itu semua. Kenapa? Sebab dalam agama kita ada satu konsep yang paling penting. Yang ini paling susah. Ini paling susah. Sentiasa kita goyang dalam perkara ini. Walaupun macam mana kita lakukan, kita menuntut ilmu ke, kita beribadah, kita khidmat kepada keluarga ke, kita lantun, maknanya kita menunjukkan senyuman kita kepada semua orang. Tapi ini diuji oleh semua orang. Tak ada orang yang terlepas dengan ini. Sebab tu syaitan juga akan mengganggu perkara ini. Sebab syaitan tahu itu perkara yang paling susah. Ibn Qayyim Al-Jauziyah kata, kalau nak tahu sejauh mana syaitan berjaya menghasuti kita lepas Ramadan lah, tengok yang ini. Apa tu? Keseimbangan dalam kehidupan kita. Nak jaga keseimbangan dalam kehidupan kita bukan senang. Susah sekali. Susah. Kita lakukan ibadah, tapi kita bermuamalah dengan manusia macam gini. Kita dengan manusia macam ni, tapi ibadah kita macam ni. Nak sama-sama tu kadang-kadang jadi, kadang-kadang gini. Susah. Yang ini dia berterusan sampai sepanjang kehidupan kita. Tak ada di kalangan kita yang akan terlepas daripada ujian yang sedemikian. Apa tu ujian? Ujian mencari keseimbangan dalam kehidupan kita. Al-muwazanah. Ini yang dinamakan sebagai al-muwazanah. Keseimbangan. Ada ke Ustaz dalam agama? Ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Ada dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Panjang ayatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan dalam satu hadis, khairul umur awsatuha. Kebaikan banyak-banyak perkara yang lebih baik, yang paling baik adalah berada di tengah. Bila ulama menerangkan apa itu tengah, first maknanya justice. Justice apa dalam bahasa Melayu? Keadilan. Keadilan.
Jadi salah satu perkara yang dinamakan sebagai keadilan apa? Adil dalam urusan yang ini, adil dalam urusan yang ini. Nak adil dua-dua bukan senang orang sekalian. Bukan senang, susah. Perkara ini paling susah dalam kehidupan kita. Sebab itu syaitan, Ibn Qayyim Al-Jauziyah kata, seorang imam menyebut tentang antara perkara yang syaitan sentiasa akan mengganggu dalam kehidupan kita nanti lepas Ramadan, ini keseimbangan. Sekarang anak nak tanya, dalam Ramadan agak-agak kita dapat tak keseimbangan tu? Kalau kita fikir-fikirkan balik, hampir dapat. Buktinya, buka ramai-ramai dengan keluarga, selepas tu solat sama-sama. Sebelum Ramadan dapat gitu? Jarang. Selepas Ramadan, jarang. Bangun lagi dengan keluarga sahur sama-sama. Perasaan sama tak dengan orang-orang sekeliling kita? Sama lebih kurang. Apa perasaan dia? Lapar dan dahaga. Orang yang tak dapat berpuasa, wanita yang diberikan keringanan, keuzuran, tidak dapat berpuasa, tetap mereka rasa bersalah untuk makan. Betul tak? Siapa? Dekat Zoom. Nak saja. Dia tak nak akan makan banyak. Walaupun dia boleh makan, dia letak makan, tapi nanti bila dengan suami ke atau bila nampak orang yang lain, dia akan jaga. Macam mana perkara itu dapat berlaku pada bulan Ramadan, Pak Raja sekalian? Ini yang dinamakan sebagai keseimbangan. Sebab apa? Syaitan diikat, kita dapat menjadikan diri kita orang yang seimbang. Wah, itu subhanallah. Kalau kita sentiasa jaga tu, kita akan dapat lihat keberkatan dalam kehidupan kita yang sangat luar biasa. Kalau kita tengok Rasulullah SAW, seimbang betul. Dengan sahabat macam mana Rasulullah, dengan isteri macam mana Rasulullah, dengan anak-anak macam mana Rasulullah, dengan Allah macam mana Rasulullah. Subhanallah, penuh dengan keseimbangan. Sebab itu di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, ada juga diriwayat dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW itu orang yang paling mulia, tapi lebih mulia pada bulan Ramadan min rihil mursala, daripada angin yang bertiupan. Angin yang bertiupan ni dia tidak akan pudar, sentiasa ada. Walaupun kita rasa macam hari ni macam tak ada angin, tapi ada oksigen. Kalau tak ada oksigen kita meninggal. Walaupun itu maknanya angin dia tak ditiup. Rasulullah macam tu, dia tak akan terhenti, sentiasa memberi oksigen dalam kehidupan roh jasad manusia. Tapi bila waktu Ramadan, oksigennya tinggi. Rihil mursalah, itu angin bertiupan, bukan yang memudaratkan, tapi memberikan kita oksigen. Itu Rasulullah SAW. Sebab tu bila kita lihat Rasulullah, subhanallah, dekat Rasulullah, bila ditanyakan Sayyidina Aisyah, isteri orang tanya kepada Sayyidina, macam mana Rasulullah kat rumah? Rasulullah macam gini. Kita kalau tengok mungkin isteri kita, ni lama sangat dengan dia tu, apa dia cerita pasal kita? Rasanya macam, alamak, lain macam. Tapi Rasulullah bila ditanyakan isteri itu, mesti Sayyidina Aisyah jawab, Rasulullah macam gini. Sebaik-baik pujian yang diberikan kepada Rasulullah SAW, jawapan daripada Sayyidina Aisyah, apa kata Sayyidina Aisyah? Kana khuluquhu al-Quran. Adapun akhlak baginda Nabi Muhammad SAW itu Quran. Apa tu Quran? Quran menunjukkan jalan. Rasulullah macam Quran, maknanya akhlak Rasulullah menunjukkan jalan. Akhlak Rasulullah, akhlak tu maknanya tidak belum lagi kita kata yang berbicara, hanya gerak-geri saja. Macam Al-Quran menunjukkan jalan. Sebab tu banyak riwayat tentang sahabat bila melihat Rasulullah SAW, tengok aja tenang. Kita orang tengok mungkin orang geram lah. Allah, belum cakap lagi orang geram. Belum cakap dah geram, cakap lagi orang geram. Tapi Rasulullah SAW tak yang sedemikian. Keseimbangan Rasulullah SAW dalam melayani semuanya penuh dengan keadilan. Kita berharap pada malam Qadar, pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kita 4 perkara tadi. Yang pertama, sentiasa mengingatkan kita untuk apa perkara yang kita perbaiki dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah istiqamah dalam melakukan setiap perkara. Yang ketiga tadi, untuk kita sentiasa apa? Tawadhu. Bagus sesuainya. Tawadhu. Yang keempat, apa tadi? Keseimbangan. Empat ni tulis je kita tulis dekat situ, insya-Allah ini yang asas. Lepas
Lepas tu kita bangunkan pelan-pelan, kita bangunkan pelan-pelan, kita bangunkan pelan-pelan. Sebab Rasulullah SAW juga ada sebut yang tadi kita kata banyak kan, ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yang konsisten, walaupun sedikit. Walaupun sedikit kita lakukan, tapi kita konsisten. Kita konsisten dalam memperbaiki, cari apa benda yang kita perlu perbaiki. Kita konsisten dari segi kita cari apakah yang istiqamah yang kita boleh lakukan. Kita sentiasa cari apakah tawaduk yang kita sentiasa boleh perbaiki. Kita konsisten apakah perkara yang kita boleh seimbang. Itu kita jaga saja. Sepanjang Ramadan mudah-mudahan dia dapat diaplikasikan dalam keadaan yang berterusan, insya-Allah. Rasa saya lupa tu tadi ada yang kata masa dia sekejap saya tengok 6.45, insya-Allah. Mudah-mudahan selepas ini bala jemaah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita anugerah untuk kita sentiasa dapat mempertingkatkan ibadah kita, konsisten dalam ibadah kita, menjadikan kita di kalangan hamba Allah Subhanahu Wa Taala penuh dengan tawaduk, penuh dengan keseimbangan, dan mudah-mudahan kita mohon agar Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat ujian yang kita lalui sekarang ini dengan kita pertama perlu redha dahulu. Ujian ini adalah ujian. Kemudian yang seterusnya kita mengharap Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan untuk kita menerajui kehidupan kita ini. Mudah-mudahan kita dapat menikmati apa yang sebelum ini kita lakukan, iaitu penuh dengan kemesraan, penuh dengan ramai-ramai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita di kalangan hamba-hambanya yang sentiasa diterima amalannya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nasrullah Ifai atas nasihat beliau dan juga tazkirah pada subuh pagi hari ini. Masya-Allah, walaupun tidak ada tajuk yang khusus para jemaah yang dirahmati Allah, tetapi banyak sekali take away yang kita boleh dapat. Kita boleh mengambil istifadah daripada apa yang beliau nasihatkan kepada kita. Masya-Allah, kita diada pada dalam akhir-akhir Ramadan ini dan beliau memberikan kita penglihatan yang bahawasanya kita ada banyak yang kita boleh mengambil daripada Ramadan pada tahun ini. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan usaha oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat bertemu sekali lagi, iaitu tetamu yang sangat mulia Ramadan yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para jemaah yang dirahmati Allah SWT dan juga yang ada di dalam live Zoom. Masya-Allah, ramai yang hadir daripada malam hari sampailah pagi ini, yang mana mengikuti program-program kita dalam bulan suci Ramadan ini. Tetaplah ikuti kami insya-Allah di WhatsApp jemaah itu Al-Bustan, jemaah itu Rahmah, dan kita mudah-mudahan terima kasih atas sokongan dan dorongan kepada semua, yang juga yang ada yang memberikan sumbangan. Terima kasih banyak-banyak, masya-Allah, sepanjang bulan suci Ramadan ini. Dan apa-apa juga kita akan sama-sama update di WhatsApp tersebut insya-Allah, dan yang the latest daripada situ, dan dapat para jemaah semua dapat ikuti insya-Allah sehingga Idul Fitri insya-Allah, dan mudah-mudahan segalanya dimakbulkan oleh Allah SWT. Sehingga bertemu lagi sekali lagi para jemaah sekalian insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.